Sebelum ni Muaz dah review Redmi Note 9S, iaitu model pertengahan dalam siri Redmi Note 9. Sekarang ni kita dah ada model Redmi Note 9 Pro, iaitu model yang paling powerful dalam series ni. Tapi powerful pun still dalam sekitar harga RM1,000, boleh kata dalam lingkungan harga bajet untuk kebanyakan ramai orang. Tapi antara Redmi Note 9S dan juga Redmi Note 9 Pro sebenarnya tak banyak beza pun. Display still sama, chip still sama, kapasiti bateri still sama dan juga masih gunakan 4 kamera. Perbezaannya terletak dari segi pengecasan yang lebih pantas, konfigurasi RAM dan juga kamera belakang utamanya. Aku bin Hashim, ini Videoizer, dan untuk ulasan kali ini aku nak membincangkan adakah perbezaan antara Redmi Note 9S dan juga Redmi Note 9 Pro melayakkan panggilan Pro pada Redmi Note 9 Pro ni. Jom pergi. Phone ni sama je saiznya dengan Redmi Note 9S dari segi dimensi. Malah design dia pun sama. So masih lagi menggunakan kaca Corning Gorilla Glass 5 pada bahagian depan dan belakang. Bahagian tepi diperbuat daripada plastik dan bahagian belakang panel phone ni direka sedikit melengkung untuk genggamannya lebih selesa. Pada bahagian kanan terdapat pengimbas cap jari dan juga butang volume. Bahagian kiri hanya ada slot SIM card jenis 3 slot termasuk micro SD. Bahagian bawah ada 3.5mm headphone jack, USB-C, mikrofon dan juga speaker grill. Bahagian atas ada satu lagi mikrofon, IR blaster, earpiece dan juga LED notification. Boleh dikatakan rindu jugalah dekat notification LED ni sebab brand sekarang dah tak ramai yang letakkan feature ni. By the way, speaker dia ni hanyalah mono sahaja dan kualitinya hanyalah bagi aku sekadar average dan macam kebanyakan typical mid-range phone yang lain. Bahagian belakang ni still agak sama dengan modul kamera yang agak besar ni. Korang dah tak boleh lari kot sebab baik 9S ataupun Note 9 Pro, kedua-duanya menggunakan modul bonggol kamera yang sama. Untuk display, Redmi Note 9 Pro ni mempunyai 6.67 Full HD display dalam panel IPS LCD. Jadi ada punch hole di tengah-tengah dan korang mungkin akan perasan sedikit ada light bleed di sekeliling kawasan kamera dan juga dia punya tepi display. Dan benda ni agak obvious terutamanya bila korang guna wallpaper yang cerah, tapi tak noticeable sangat pun bila guna. Dia macam bila kau dah start cari tu, kau akan jumpa benda tu. Selain dari tu, kualiti panel yang dibagi ni boleh kata cun sebab warna dia agak punchy dan juga viewing angle ni baik berbanding Redmi Note 9S. Dan juga aku respect kecerahan maksimum panel ni, so walaupun anda matahari yang cahaya yang terik, korang still boleh nampak skrin ni dengan jelas. Panel ni juga support HDR10 dan korang boleh mainkan konten HDR dalam YouTube. Lagi satu adalah skrin dia ni juga support HD untuk Netflix. So untuk kaki Netflix, korang boleh guna phone ni tanpa masalah untuk display dalam keadaan HD. Tapi boleh cakap overall aku agak puas hati dengan panel yang diberikan ni. Cuma kalau kontras tu naik sikit lagi cun lah. Kemudiannya skrin dia ni support 60Hz sahaja. By the way, yelah kena mention benda ni sebab rival yang terdekat Redmi 6 support 90Hz. Dan bagi aku tak kisah sangat kalau dalam harga yang macam ni dia tak letakkan panel 90Hz. It's okay, it's fine. Tapi untuk golongan yang nak rasa 90Hz, korang boleh ambil Redmi 6 dan tak beli phone ni lah. Untuk spesifikasi, Redmi Note 9 Pro ni dikuasakan oleh chip Snapdragon 720G, which is sama macam model adiknya iaitu Redmi Note 9S. Jadi model yang ada kat aku ni adalah 6GB RAM dan juga dengan storage 128GB. 720G ni dia lebih comparable dengan MediaTek Helio G90T sebab rival terdekat dia. Harga yang sama, Redmi 6 gunakan chip G90T dan juga model yang sebelumnya iaitu Redmi Note 8 Pro juga gunakan Helio G90T. Walaupun nama Snapdragon 720G ni nampak gah atas kertas, tapi secara realitinya dia tak menang ke semua aspek kalau banding dengan Helio G90T. Apa yang 720G tawarkan berbanding G90T adalah dari segi performance CPU, dari segi single core, multi core dan juga efisiensi chip. Sebab Snapdragon 720G ni kalau compare dengan MediaTek Helio G90T, dia gunakan CPU dari Cortex A76 yang sedikit tinggi daripada G90T dan juga proses binaan 8nm yang lebih efisien berbanding 12nm yang ada pada G90T. So pada Helio G90T korang akan dapat main grafik setting game yang lebih tinggi berbanding 720G. Sebagai contoh, dalam PUBG Mobile, Redmi Note 9 Pro ni dia tak boleh mainkan grafik setting HDR, hanya mampu setakat HD sahaja. Tapi kalau phone dengan G90T termasuklah Realme 6, Redmi Note 8 Pro, dia boleh mainkan pada setting HDR yang lebih tinggi menandakan grafik pada G90T adalah lebih bagus berbanding 720G. Itu satu. Yang keduanya adalah pada penggunaan seharian korang mungkin akan dapat tangkap sedikit sendu atau animation di macam hiccup, di macam sangkut-sangkut sikit kalau guna time scrolling ataupun multitasking. Dia mungkin dalam 5% lah daripada total usage phone korang. Macam very nitpicking lah. Tapi sebenarnya kalau guna device yang G90T, macam contoh aku ada buat review artikel untuk Redmi Note 8 Pro sebelum ni, aku rasa animation dia okey kot sebab
Ya, GPU dia lagi bagus kan, tapi dia tak noticeable sangat. Dan macam aku yang cakap tadi, dia macam 5% macam tu saja dari keseluruhan penggunaan. Untuk game lain yang lebih ringan, macam contoh COD Mobile, yang tu korang boleh main game setting yang sama pada Redmi Note 8 Pro dan juga Redmi Note 9 Pro ni, iaitu setting very high dan juga frame rate very high. Mungkin pada masa akan datang, Xiaomi atau PUBG sendiri akan bagi setting HDR yang lebih tinggi. Sebab agak pelik kalau phone dengan model yang baru, dia main grafik yang lagi rendah berbanding model yang sebelumnya. Dan dari segi aspek positif permainan adalah, walaupun kita main game, dia tak rasa panas sangat, hanya suam-suam suku saja. Dan ini juga adalah salah satu improvement berbanding MediaTek Helio G90 yang sebelum ni kalau aku main game dekat Redmi Note 8 Pro tu, dia rasa macam panas sikit lah. Dan untuk performance connectivity, untuk korang yang tertanya-tanya, kod Redmi Note 9 Pro ni ada problem macam dekat Redmi Note 9S, sebab ramai user yang komplain ada masalah connectivity, macam tu Wi-Fi tengah main game terputus-putus ataupun LTE data dia tersangkut-sangkut. So aku nak laporkan dekat Redmi Note 9 Pro ni dia tak ada masalah macam tu, connectivity memang no problem. Untuk kamera pula, kamera dia sama macam Redmi Note 9S, kecuali pada bahagian kamera utama dia yang menggunakan 64 megapiksel instead of 48 megapiksel pada 9S. Lain-lain sama, 8 megapiksel sudut lebar, 5 megapiksel makro dan juga 2 megapiksel untuk depth. Dan untuk bahagian selfie masih lagi menggunakan sensor yang sama, iaitu 16 megapiksel. Untuk kamera utama dia aku agak suka sebab warna yang dihasilkan tu agak neutral dan tak terlampau pekat. HDR dia juga boleh tahan serta detail dia mencukupi. Korang boleh enablekan mode AI untuk cantikkan gambar mengikut algoritma Xiaomi. Tapi based on apa yang aku nampak, warna dia ni jadi lebih pekat dan kadang-kadang macam fake. So aku tak gunakan mode AI ni, nampak macam tak neutral. Ultrawide pun nice, tapi ada tendensi untuk overexpose. Noise pun dah mula kelihatan sikit sebab sensor dia ni agak kecil. Tapi warna processing dia still sama macam kamera utama. Kalau korang gunakan night mode pula, dia tak menampakkan improvement yang dramatik berbanding dengan shot secara auto. Apa yang dilakukan hanyalah mencerahkan gambar saja dan boleh kata tak lebih dari itu. Kemudiannya untuk portrait mode, ada kadang-kalanya dia macam struggle sikit untuk objek yang terlampau banyak cabang-cabang macam rambut. Tapi secara keseluruhannya aku boleh kata puas hatilah. Selfie pun bagus, skin tone memang aku suka, serta detail dia memang cun. Sebelum ni dekat Redmi Note 8 Pro, dia punya selfie aku memang puas hati gila. Jadi okey lah, sebab untuk Redmi Note 9 Pro ni selfie dia still sama cun juga. Untuk bateri hanya satu sahaja improvement berbanding Redmi Note 9S, sebab Redmi Note 9 Pro ni dia gunakan pengecasan yang lebih pantas, 33 watt berbanding 18 watt pada Redmi Note 9S. Dan pada masa yang sama, still gunakan kapasiti bateri yang besar, iaitu 5020 mAh. So sebagai perbandingan, disebabkan charger dia dah laju sikit, korang akan dapat fully charge dalam 1 jam 10 minit macam tu. Sedangkan pada Redmi Note 9S, korang akan dapat charge fully dalam masa 1 jam 45 minit, which is agak lama sebab digunakan charger 18 watt. By the way, 33 watt charger ni memang dah ada dalam kotak pembelian, so korang tak payah nak keluarkan duit untuk beli charger yang lebih laju, semata-mata nak pastikan pengecasan dia lebih pantas. Untuk penggunaan seharian, korang boleh dapat ke 7, 8, 9 jam SOT macam tu. Tapi boleh sangat kalau korang nak drag ke 10 ke 11 jam macam tu untuk penggunaan yang ringan-ringan sahaja. Perkara lain yang aku nak mention adalah dia punya vibration motor ni, dia sedikit improvement berbanding model yang sebelumnya. Jadi vibration dia ni sedikit precise, dan kalau compare dengan kebanyakan model phone mid-range yang lain, dia adalah above average. Still bukan sama level macam phone flagship yang lebih mahal, tapi untuk sebuah phone mid-range, dia ada improvement sikit lah, sebab selalunya phone yang murah ni dia letakkan motor vibration yang lemah je tau. Kemudiannya untuk software, Redmi Note 9 Pro ni menjalankan MIUI 11 yang berasaskan Android 10. Antara benda yang aku suka adalah dia ada Google News Feed yang bila kita swipe kanan dari homepage, dia akan keluar berita-berita baru berkaitan dengan apa yang korang nak baca. Macam contoh, tak kisah politik ke, teknologi ke, fashion ke, hiburan ke. Untuk phone Xiaomi lain, aku tak sure kenapa benda ni tak ada, sebab phone Xiaomi Mi 90 Pro yang aku guna sekarang ni, dia tak ada benda tu. Tapi untuk model ni ada, dan Redmi Note 9S pun ada juga. Antara lainnya adalah dark mode, tukar wallpaper, tukar theme, full display gesture, kemudiannya ada one-handed mode untuk kegunaan satu tangan, reading mode untuk ringankan penglihatan mata, korang boleh tutup notch kalau korang rasa notch ni agak annoying, game turbo untuk sebagai software pembantu untuk main game, dan juga dual space untuk korang yang perlukan dua profil phone yang berbeza yang tak kacau data atau maklumat antara satu sama yang lain. Untuk biometrik, kedua-dua face unlock dan juga fingerprint scanner ni berfungsi dengan baik dan laju. Jadi untuk fingerprint scanner ni korang still boleh unlock walaupun screen dia off. Lagi satu adalah apa yang aku rasa pelik tapi pada masa yang sama impress, dia punya speaker ni boleh juga clearkan habuk dengan sendiri. Aku pun terkejut jugalah bila tengok fungsi ni dekat speaker ni, sebab dia jadi macam blower, dia tolak habuk tu keluar.
Okay, so kita dah sampai kepada kesimpulan berbaloi ke tak beli phone Redmi Note 9 Pro ni. Bagi aku, Redmi Note 9 Pro ni adalah a very solid phone yang kita boleh recommendkan dekat orang lain. Walaupun nama dia Pro nampak macam gempak, nampak macam mahal, tapi harga yang dijual secara rasmi adalah RM1,099 yang aku rasa tak melampau sangat sebab still dalam lingkungan harga RM1,000. Dan improvement berbanding Redmi Note 9S boleh kata agak berbaloi sebab panel screen yang lagi cantik, kemudian kamera 64MP dan paling obvious sekali adalah dia punya 33W charger. Tapi itulah, kalau Xiaomi bagi 8GB RAM dekat Note 9 Pro ni, aku rasa lebih shock sikit kot. Dia macam lagi kenalah dengan penamaan Pro tu. Sebab untuk Pro ni hanya satu variant saja iaitu 6GB dan tak ada 8GB, macam tak kenalah. Patutnya version Pro dia letakkan spek yang lagi tinggi sikit kan. Seperkara lagi adalah korang perlu acknowledge dia punya performance grafik, yang mana phone yang menggunakan MediaTek Helio G90T boleh mainkan setting grafik yang lebih tinggi disebabkan grafik performance yang lebih berkuasa. Yang mana model MediaTek Helio G90T ni dia boleh mainkan setting grafik HDR yang lebih tinggi berbanding Redmi Note 9 Pro ni. So kalau korang nak main game PUBG setting yang lebih tinggi, ambillah Realme C ataupun Redmi Note 8 Pro. Tolak semua tepi, phone ni still merupakan satu improvement yang baik berbanding model yang sebelumnya, dengan build dan rekat yang cantik, panel yang baik, kamera yang puas hati, bateri yang besar, charging yang pantas dan juga harga yang masih marhain. Jadi sekian saja untuk video ulasan Redmi Note 9 Pro dari aku kali ini. Moga bertemu lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum. Alright guys, dengan itu lunaskan tanggungjawab korang dengan subscribe Wiser Mind dekat atas ni. Lepas tu kalau korang rasa macam gian sangat nak tengok video Wiser kan, so ada dua link kat sini. So korang tekan ni mana-mana link. Dan guys, jangan lupa subscribe.